Assalamualaikum guys. Okay, hari ni Zara nak cerita pasal diet makan apa saja tetap kurus. Ini diet ni mesti ramai yang interested. Ramai yang nak tahu macam mana ni boleh makan banyak-banyak apa saja tapi tetap kurus. Sebelum Zara cerita tentang diet makan apa saja tetap kurus ni, in short form Zara panggil dia diet Zara. Okey, sebab ni cara Zara. Ini adalah diet yang Zara buat kebanyakan masa, yang in between diet tau. Macam contohnya Zara tengah buat satu diet yang sangat strict, lepas tu Zara nak relax sikit, Zara buat diet makan apa saja ni, diet Zara ni lah. Okey, diet ni perlu banyak bersabar sebab penurunan berat badan tu sikit. Tak nak, kadang-kadang tak ada langsung pada hari tu. Dan lagi satu point adalah diet ni perlu orang yang kuat. Hati kena kuat. Kena semangat, kena kuat. Tak boleh, kalau tak boleh akan ke laut. Confirmnya. Zara cuma buat diet ni selepas Zara dah turun berat badan yang banyak. Baru Zara berani nak buat diet ni. Jadi untuk akak-akak yang plus size dan adik-adik yang plus size yang nak cuba diet Zara ni, kalau masih banyak berat badan, jangan buat diet ni dulu. Tunggu sampai berat badan dah turun, nak relax sikit. Okey, boleh buat diet ni. Okey, sebelum nak buat diet ni, first kali Zara akan makan sayur sahaja untuk 1 minggu. Sebagai contoh macam ni, sawi rebus, bawang putih, cili. Simple je nak masak, sedap. Tumis bawang putih, cili, masukkan sawi, gaul-gaul, letak air, letak pepper sikit, letak garam. Okey dah, settle. Ni boncis goreng dengan udang kering. Apa-apalah, tak kisah, asal boncis tu kalau nak goreng dengan bawang dan bawang putih, dengan ikan bilis pun okey juga. Yang ini baby kailan, boleh google resipi dia macam mana nak buat. Bawang putih, oyster sauce lah, minyak bijan lah, tak apa-apa lagi kat dalam. Jangan pula pergi hirup kuah dia, ambil makan sayur dia je. Kuah tu sebagai perisa. Kalau nak makan lebih sayur pun boleh. Kuah tu macam nak menyedapkan sayur tu je. Paling favourite sayur kangkung goreng belacan. Boleh google resepi juga. Senang nak buat dan sedap. Boleh makan banyak-banyak juga sebab sayur hijau. Bayam rebus. Ni rebus saja, masukkan semua sekali, hiris halus, masukkan semua sekali dengan sayur sekali, rebus. Simple, masak air je. Ini resepi lebih kurang dengan yang baby kailan tadi. Dia punya kuah dia buatlah sebagai kuah untuk perisa sayur. Jangan dihirup-hirup sangat kalau manis, terlampau manis. Bendeng goreng, sedap. Zara, kata diet makan apa saja, tapi kenapa nak kena makan sayur? Itulah dia. Nak start benda ni, nak makan apa saja tu, kena buat 1 minggu berpuasa sayur hijau sahaja. Kenapa Zara suruh buat 1 minggu sayur hijau ni? Zara dapat tip ni daripada satu Ayurvedic punya pakar. Dia memang doktor lah, Ayurvedicnya pakar lah, dan juga pakar Ayurvedic. Dia yang bagi tips ni kepada Zara, yang kenapa nak buat 1 minggu berpuasa dengan sayur hijau sahaja. Zara dapat tip ni daripada seorang doktor pakar Ayurvedic.
dia juga adalah pakar Ayurvedic. Selain dia seorang doktor. Jadi dia ni ada bagi Zara, sebab Zara selalu komplain dengan dia yang Zara badan Zara gemuk lah, itulah inilah. Dan dia bagi tip ni kepada Zara untuk rahsia. Dia kata ada orang India yang pandai jaga badan buat cara ni. Dia kata dekat India ada orang ni, dia bila orang-orang India ni dia buat macam mana, dia bila dia makan banyak-banyak, macam dia orang makan banyak-banyak, lepas tu badan dia orang bila dah mula nak naik, dia orang berpuasa sayur sahaja untuk menurunkan berat badan dia orang balik. Lepas tu nanti dia orang bila dia orang dah berat badan dah turun, dah maintain, lepas tu kalau dia nak makan lagi, kalau badan dia ternaik lagi, dia buat balik benda ni. Ini yang jenis yang pandai jaga badan, dan ni cara mereka. Okey, kenapa 1 minggu sayur hijau sahaja? Okey, mesti nak kena sayur hijau, dan kalau boleh lebihkan sayur yang air-air, macam yang baby kailan tu semua boleh lah juga. Tapi kalau you boleh buat macam sayur air-air tu lagi baik, lagilah result dia memang power gila. Matlamat dia bukan nak turun berat badan sahaja. Macam you makan sayur untuk seminggu ni, badan you akan turun confirmnya. Tapi kan, yang paling penting, sebab you nak mula diet, nak makan apa saja tu, mesti nak kena kecilkan sikit perut you. Bila you makan sayur seminggu, kalau you dapat makan sampai 2 minggu lagi best. Tapi kalau tak boleh, dan seminggu sajalah. You makan seminggu terus berpuasa sayur hijau sahaja, rebus-rebus kalau boleh lah. Kalau tak boleh, buatlah apa-apa yang tadi Zara suggest tu. Perut akan mengecil. Jadi you tak makan banyak macam mana you makan sebanyak dulu. Kalau paling best you dapat 2 minggu, result dia memang power. Tapi kalau you tak tahan, fine seminggu. Tapi kalau you dapat 2 minggu, rasalah nanti you punya perut kecil. Lepas tu you nak selera makan you pun berkurangan. Betul, Zara dah buat. Okey, dah habis berpuasa untuk seminggu 2 minggu ni, kita pun bolehlah bermula dengan diet Zara. Diet makan apa saja boleh kurus. Okey, tip nombor 1 yang paling penting, sebab Zara letak ni pada tip nombor 1. Sebab Zara takut sangat yang ada yang di antara you all, kalau nak buat diet ni nanti akan makan benda-benda manis macam coklat lah, keropok lah tu semua. Tip nombor 1, lepas pukul 12 tak boleh makan makanan yang manis-manis. Sebagai contoh, coklat, aiskrim, air manis lah, itu semua tak boleh lepas pukul 12. Kenapa pukul 12? Zara letakkan pukul 12. Tapi kalau Zara personally, lepas pukul 10 pun Zara tak makan. Sebab Zara sangat takut badan naik. Tapi kadang-kadang tu memang, tapi strictly lah kita letak pukul 12 kalau ada lah nak makan sikit ke apa, keropok ke apa, lepas pukul 12 jangan sentuh. Kalau nak makan, tunggu besok. Cakap dengan diri sendiri, tak apa, esok pun ada mulut, boleh makan. Kenapa pukul 12? Okey, sebab lepas pukul 12 sampailah ke malam you tidur, at least kan, paling kurang pun ada jarak masa untuk nak membakar apa-apa makanan yang you dah makan sebelum pukul 12 tu. Betul tak? You buat kerja rumah, you jalan sana jalan sini, semua buat keluar rumah, beli barang, beli shopping, semua tu memerlukan tenaga. Jadi boleh bakar tenaga, masih lagi ada ruang untuk bakar tenaga yang you makan tadi sebelum pukul 12. Betul tak? Sebab makanan yang kita makan tu perlu dalam berapa jam. Kita letaklah dalam 4 jam.
untuk nak membakar, nak memproses, nak jadi tenaga. Jadi lepas pukul 4 sampai you tidur malam pun masih ada masa untuk nak membakar, nak jadi tenaga, kedebak-kedebuk tu semua. Masih ada masa lagi. Macam sebab tu. Lebih-lebih lagi kepada siapa yang rajin berjalan di waktu petang tu dalam area taman you all ke, dekat bawah blok you all ke, you all suka jalan-jalan, lagilah banyak tenaga you all bakar. Zara nak sentuh tentang junk food ni walaupun boleh makan, tapi ada cara dia. Tak boleh makan macam biasa you nak makan, you ingat you nak makan, nak habiskan semua satu paket semua. Oh no, itu bukan diet nama dia. Ini kita ambil cara orang-orang French ladies makan junk food, pastries dekat negara diorang. Kalau you all tahu, France ni banyak pastry yang sedap-sedap. Jadi satu hari tu Zara tengok cerita. Zara tengok Oprah Winfrey show, talk show dia Hari tu dia invite dia undang orang perempuan-perempuan daripada France untuk datang berbual pasal badan mereka. Pada masa tu, according to Oprah, dia pergi ke France. Dia pergi ke Paris lah untuk bercuti. Lepas tu dia nampak yang ramai orang perempuan-perempuan France ni kurus-kurus dan cantik. Jadi dia hairan sebab dia sendiri pergi ke negara tu, dia tak boleh tahan dengan pastries dia yang terlampau banyak dan sedap. Jadi dia hairan macam mana perempuan-perempuan ni semua boleh kurus dan badan mereka tak terlampau gemuk. Memang ada yang gemuk, tapi ramai yang pandai jaga badan. Jadi apa perempuan-perempuan France ni jawab pada Oprah adalah dia ambil this one bite policy. That means dia tak ada nafsu nak makan, nak habiskan semua. Dia akan makan untuk rasa. Maksimum dia kata 2 bite kalau benda tu sedap. Tapi dia tak akan habiskan pastry tu. Bagi negara mereka buang lah yang pastry yang balance tu. Kalau kita tak boleh nak buang. Jadi nombor 1, you boleh simpan untuk esok you nak makan lagi sekali kalau, ataupun you bagi pada anak-anak you makan. Contoh kalau you nak makan pepero, ambil 1-2 stick itu saja, lain tu simpan untuk makan besok lusa. Contoh kalau you nak makan Cadbury chocolate, nampak dekat kaunter 7-Eleven tu ada Cadbury chocolate, nak belilah, nak makan, ambil 2 square tu, 2 je. Lepas tu makan, lain tu simpan untuk besok, tak ada pun bagi anak. Macam gitu cara dia. Kalau boleh jangan minum air gas, air manis, tapi kalau nak juga minumlah sikit untuk sekadar nak rasa. Macam contoh, dalam 1 gelas tu, minumlah dalam suku gelas ke. Yang lain tu, you nak simpan rambut tu, simpan ice box, simpan. Macam gitu. Esok dia boleh minum lagi. Macam gitu. Sama je konsep dia. Semua ni sebelum 12 tengah hari ya. Okey, kita nak lanjut ke tip kedua. Bekas ni important di tip kedua. Apa saja makanan yang Zara makan pada hari itu, Zara akan masukkan dalam bekas ni. Kenapa perlu ada bekas ni? Sebab tak kisahlah bekas apa pun, asalkan nampak macam ni je okey. Untuk cukup-cukup untuk makan, kita nak makan, kita boleh tutup balik. Sebab Zara tak makan satu kali terus, satu kali makan banyak-banyak sampai habis. Tak. Cara dia bukan macam gitu Ingat tak tadi kita dah kecilkan perut kita dengan makan sayur? Jadi kapasiti untuk nak makan tu berkurangan. Kalau masih sama, silalah berpuasa balik.
Maknanya perut awak tu dah besar sangat. Kapasiti lebih. Jadi terpaksa berpuasa sayur lebih lama sikit untuk nak kecilkan balik perut tu. Keyword dia adalah jangan ikutkan nafsu kita nak makan kasih habis. Makanan apa, tak kisahlah. Apa yang you nak makan pada hari tu. Kalau pilihan makanan you nak cara diet, you makanlah lebih kepada sayuran dan daging macam Zara ajar sebelum ni. Diet tak makan nasi pun boleh buat juga. Ataupun kalau you nak makan nasi pun boleh juga. Tak kisah. Diet ni open. Ni adalah diet yang fleksibel. Yang paling penting, jangan ikutkan nafsu. Makanan tu kalau sedap pun, macam mana punya sedap pun, jangan makan sampai habis sebab nanti perut akan besar semula. Badan kita ni dia boleh kasih tahu dengan kita tau. Yang perut kita ni dah satisfied. Bukan cakap kenyang. Satisfied maknanya bila kita makan, dia akan trigger, dia akan bagi tahu kita yang kita ni dah cukup, dah okey dah. Tak makan lepas ni pun okey juga. Yang selalu nak buat kita makan berlebihan tu adalah nafsu makan kita sendiri untuk nak habiskan sebab sedap. Cara pemakanan dia adalah setiap jam Zara akan makan 2 hingga 3 sudu sahaja. Setiap jam. Maknanya dia lepas Zara dah makan 2 sudu, Zara tunggu 1 jam, lepas tu makan lagi. Tunggu 1 jam, makan lagi. Macam gini, cara pemakanan macam gini kan, kita makan sekadar alas perut. Tetapi kita makan kerap. Jadi metabolic rate kita maintain tinggi. Kerana badan kita detect, makanan nak masuk lagi ya. Nak kena burn more fats ni. Nak kena hadam ni, nak kena makan. Nak hadamkan makanan tu pun perlukan tenaga. Jadi kita burn more calories more, kita burn more tenaga untuk nak bakar makanan kita sekerap. Macam gitu. Kita trick badan kita sendiri. Kerap makan ni, tapi makan sekadar alas perut. Memang best. Sebab kita maintain, kita punya hunger tu, kita tak akan rasa lapar sebab kita maintain. Tadi kan kita dah berpuasa, dah kecilkan perut. Jadi, alas perut tu dah satisfying untuk kita. Lepas tu, cara ni juga boleh kurangkan craving. Boleh kurangkan rasa you nak mengunyah lagi. Sebab you makan kerap. Ingat, kalau ada rasa nak mengunyah, nak makan bukan-bukan, ingatkan diri tu, okey dah sekarang ni dah lepas pukul 12 tengah hari, tak boleh, besok boleh. Sebab tu Zara cakap, diet ni perlu hati yang keras, motivasi yang bagus, tinggi, dan perlu banyak bersabar dan perlu fokus kepada diet yang kita tengah buat ni. Jadi kita takkan ke laut. Dan bila kita nak tengok makanan tu masih banyak dalam bekas tu, jangan kita ingat, tak apalah, aku nak makan satu kali habis kan semua. Sama je macam makan sikit-sikit, tak sama. Tip yang ketiga ni sangat penting. Pada Zara sangat penting lah. Zara akan buat ni selalu. Sibukkan diri anda. Jadi kita tak fikir pasal makan. Nak makan, nak mengunyah. Ni semua sebab kita tak ada benda nak buat. Tengok time PKP tu. Tak ada kerja nak buat. Buat apa? Makan. Jadi sibukkan diri anda. Buat apa? Nak main game. Tak ada benda nak buat. Main game ke, baca buku ke, ataupun tengok YouTube. Macam-macam ada kat YouTube tu. Ataupun buat kerja rumah lah. Mana celah yang kotor tu nak bersihkan, bersihkan. Macam gitu. Lagi banyak burn banyak energy kalau buat macam gitu.
Jadi kita punya fikiran ni fokus kepada apa yang kita tengah buat. Kita tak berfikir pasal nak makan. Tip nombor 4. Jangan makan lepas pukul 6 petang. Kalau rasa lapar, silalah minum air putih berlebihan. Selalunya kita kadang-kadang tu, kita bukan lapar, kita sebenarnya haus. Jadi minum air. Kalau nak makan juga, kalau boleh janganlah. Tapi kalau nak makan juga, bolehlah. Tapi makan sayuran ke, sayur-sayur rebus ke. Jangan makan makanan yang berat-berat lagi. Dah lepas pukul 6 tu susah dah nak bakar lemak lagi tau lepas tu. 6 petang tu cut off time dia. Lepas tu apa yang awak makan tu berkemungkinan akan jadi lemak tepu duduk dekat buntut perut. Lemak-lemak tu akan duduk dekat perut, buntut, peha, punggung. Banyak tempat tau dia nak duduk. Kita tak nak tu semua. Kita nak turunkan berat badan walaupun sikit. Anggaran turun berat badan satu hari untuk diet ni paling banyak 500 gram, paling kurang 200-100 gram ataupun maintain saja weight. Tengok pada makanan apa yang awak makan dan kalau awak ikut cara ni betul-betul. Ada yang akan tanya, frequently asked question, apa jadi kalau makanan dekat dalam Tupperware tu dah habis? Dah habis top up lah. Sebelum pukul 6 masih boleh makan. 2 sudu tiap 1 jam. Ini diet fleksibel, boleh makan. Asalkan ikut Zara punya tip tu semua. Apa jadi kalau kita nak makan luar pada hari tu? Makan ajalah. Esok sambung balik. Macam gitu. Zara cakap pasal makan luar tu macam contoh kadang-kadang suami ke dengan anak-anak ramai-ramai ke dengan family nak keluar makan sama-sama. Nak makan satu kali. Boleh, tak kisah. Buat aja. Lepas tu besok dia sambung balik. Macam gitu. Tapi bila kita tengah makan tu pun kita agak-agak ajalah. Agak-agak makan dan pilih makanan yang sesuai. Kalau you all takut badan you all naik mendadak, bila you all keluar makan tu, pilih makanan yang tak banyak karbohidrat. Itu saja. Jangan pilihlah daging-daging yang natural punya makanan, yang jangan makanan junk food. Pilih makanan yang macam ada ayam, telur, daging, makan lauk. Kalau nak jaga takut badan tu naik kan, buat macam itu. Kalau tak nak, kalau nak makan apa yang dihidangkan, dia makan pun boleh juga. Esok dia kalau naik pun dia tak naik mendadak, dia akan naik. Tapi lepas tu you mula balik diet, lepas tu turunkan balik semula. Macam itu cara dia. Jangan kerap lah. Jadi senang nak maintain dan tak ke laut. Dan diet ni, cara ni pasal dia punya penurunan berat badan tu kadang-kadang sikit. Perlu nak tengok video Zara cara ambil berat badan. Sangat penting. Sebab ini ada kena-mengena dengan motivasi diri juga. Kita nak tengok ada progress ke tidak. Kalau tak ada penurunan pada hari tu, tak apa. Kau sambung aja. InsyaAllah. Macam Zara pun sama juga. Ada masa bila Zara buat diet ni, ada masa yang Zara tak turun langsung. Lepas tu esok dia sambung. Kadang-kadang naik 200 gram. Tengok apa yang Zara makan lah. Paling penting jangan putus asa, sambung aja terus, jalan terus macam itu. Kita kira kita nak jalan dengan satu direction sahaja. Kita tak ada berpatah balik, kita tak ada U-turn, jalan dia hanya ke hadapan. Itu saja. Jangan putus asa, paling penting. Okey, itu saja tips pada hari ini. Nanti insya-Allah Zara akan share lagi. Terima kasih kerana menonton tips cantik kurus Zara Jane di FB, YouTube Zara Jane dan di IG
IGTV Zara Blue Eye Jane. Terima kasih. Hingga tips seterusnya. Bye.